Okey, tak apa, kita jelaskan. Baik. Tadi kita berhenti setakat kita katakan bahawa peperangan di antara Israel dan Palestin tidak akan berhenti sampai kiamat. Itu adalah makluman, pemberitahuan daripada pencipta kita dalam Quran. Jadi kita meyakini itu. Jadi maknanya selama ini, selama ratusan tahun, lebih daripada 100 tahun, Israel tu menyerang dan merampas tanah Palestin sedikit demi sedikit. Itu hanya sekadar naik turun. Dan kita tu seolah-olah menunggu dan menanti detik saat ketika yang mana ketika itu peperangan itu tidak lagi turun. Bahkan dia semakin naik, melonjak sehinggalah kita katakan bahawa itu adalah sebagai salah satu daripada petanda kiamat besar akan muncul, iaitu berlakunya peperangan di antara Yahudi dan Islam. Jadi peperangan agama. Dan kita tengok hari ni, itu yang berlaku. Itu yang sedang berlaku di antara Israel dan Palestin. Satu persatu negara Islam bangkit. Dan satu persatu negara Islam bangkit untuk membela dan juga menyokong Palestin. Kita dah sepakat Malaysia, kan, Perdana Menteri kita dah pun mengumumkan, kan, dan juga menggesa kita semua rakyat Malaysia untuk teruskan sokongan kita. Dan Alhamdulillah rakyat Malaysia cukup hebat dalam bantuan ekonomi, kan. Teruskan dan tingkatkan lagi. Baik, dan kemudian Indonesia, Presiden Jokowi juga telah pun mengumumkan sokongannya kepada Palestin, tentu juga dengan Sultan Brunei. Maknanya kita sepakat di Asia Tenggara, negara Islam yang ada di Asia Tenggara ni menyokong Palestin. Dan Turki itu sudah pasti sebagai kepalanya, kan, pemimpinnya Presiden Erdogan, yang mana Presiden Erdogan telah pun lama menunjukkan penentangannya kepada pelakuan Israel. Dan banyak lagi negara-negara Islam yang telah pun menyatakan sokongan. Dan ini menunjukkan bahawa Islam mula bersatu. Dan bila Islam bersatu, akan berlakulah apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, bahawa pada menjelang kiamat yang berlaku ialah tentera Islam akan berlawan dengan tentera Israel. Dan bila dibincang hari itu, bila kata Israel ni maknanya Zionis dan sebagainya, memang ya, Zionis adalah yang ganas, yang betul-betul menyerang. Dan Israel adalah satu bangsa gitu. Bani Israel ada yang beriman. Bani Israel boleh untuk beriman. Tapi kalau Zionis itu memang menentang dan memusuhi Islam dalam keadaan dia benci dan dia tahu Islam tu benar. Ya? Jadi walau bagaimanapun bukan bermakna Zionis bukan Israel. Ada di kalangan orang Israel, orang Yahudi ni yang ada dalam Zionis. Kan? Jadi maknanya yang Allah sebutkan dalam Quran juga, walan tarda ankal yahud walan nasara, kan, al-yahud yang disebut tu memang Yahudi gitu. Jadi maknanya peperangan yang akan berlaku, dan dalam hadis Nabi SAW sebutkan bahawa nanti bila berlakunya peperangan di antara orang Islam dengan Yahudi, maka pokok-pokok akan memberitahu kepada orang Islam bahawa di belakang aku ada orang Yahudi. Jadi yang disebut adalah Yahudi. Okay? Jadi maknanya itu adalah situasi kita sekarang. Baik, jadi saya ingat satu perkara yang penting untuk kita bincangkan dalam situasi sekarang ni, apa yang boleh kita lakukan sebagai wanita muslimah ni. Kita tahu nombor satu, untuk kita menolong agama Allah, dia tak boleh pakai semangat semata-mata. Kita kena ada kekuatan. Apa kekuatan kita? Mungkin selama ni umat Islam tidak berani untuk bangkit sebab belum nampak lagi di manakah ketua negara Islam yang berani lantang bersuara menentang perbuatan Israel. Dan hari ini bila kita dapati Presiden Turki yang sanggup ataupun berani betul-betul bersuara dengan tegas, maka umat Islam mungkin mula merasakan kekuatan tu. Baik, jadi kita fikirkan tentang apa yang kita wanita ni boleh lakukan. Jangan sampai kita tu semangat lepas tu pergi konon-konon pergi naik kapal terbang sampai ke Israel, sampai sana alamak tak ada ketupat. Lepas tu terlentang kita kan, lembek, alah tak ada ni tak ada. Kita mulalah kan, kita tak mahu macam tu. Kita kata semangat dengan persiapan. Jadi persiapan apa kita sebagai wanita yang kita boleh lakukan? Kita tahu dalam Islam membahagikan peranan lelaki dan wanita yang tidak kalah penting salah satunya. Dan laki dan wanita sama-sama saling berganding bahu dalam peperangan-peperangan dalam Islam sekalipun, semenjak daripada zaman Nabi SAW. Okay? Jadi maknanya peranan wanita tak pernah disingkirkan, tak pernah diketepikan atau disepelekan.
dalam sejarah Islam. Wanita ada peranannya sendiri. Baik, yang pertama yang tadi yang semua orang tahu, maklum, wanita zaman sekarang di Malaysia ni, kita secara khusus banyak duit. Ni semua yang kerja-kerja ni ada gaji sendiri. Maka kita tahu kita infakkan gaji kita kan untuk perjuangan Islam. Kita infakkan, kita tujuan kita bekerja dapat income lebih adalah untuk bersedekah. Maka situasi sekarang, sedekah yang sangat diperlukan dan sangat afdal untuk kita lakukan adalah untuk umat Islam di Palestin. Dan kita tahu kalau masyarakat Malaysia ni alhamdulillah dah makmur. Dia tak perlukan duit daripada kita seorang je sampai ribu-ribu dalam sebulan. Inilah infak besar yang kalau kita katakan selama ini kita mengagumi ketokohan Sayyidatina Khadijah dalam mendukung dan menyokong perjuangan Rasulullah SAW. Sekarang kita tak perlu impikan suami kita umpama Rasulullah. Tak perlu impikan suami kita adalah pejuang-pejuang yang kita hanya berfikir dalam bentuk mimpi. Yang kita kalau tengok suami kita, ini boleh ke nak pergi ke Palestin, tak tahu lagi gitu kan. Jadi kita tak perlu akhirnya beridealistik kan. Akhirnya kita hanya mengatakan saya tak boleh jadi Khadijah sebab suami saya bukan Rasulullah. Tak. Sekarang kita ada peluang untuk mencontohi perjuangan Sayyidatina Khadijah dari segi ekonomi, kewangan. Yang Sayyidatina Khadijah tu mengorbankan segala harta dia untuk Islam. Sehinggalah pada saat nazak, hampir kepada saat kematian, apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah adalah beliau mengatakan bahawa seandainya tulang belulangku nanti boleh dijual untuk mendapatkan sesuatu yang boleh diinfakkan untuk perjuangan Islam, maka juallah tulang belulangku. Maknanya sampai kepada tulangnya. Dan dia nak sampai kepada segala-gala yang ada pada dirinya, jiwa raga gitu. Bukan sekadar harta, tapi jiwa raganya diserahkan kepada Islam. Dan itu kita boleh lakukan sekarang. Kan? Dengan harta yang kita ada. Kan? Itu yang pertama, infak. Kan? Baik, yang kedua, apa yang boleh kita lakukan sebagai wanita muslimah, itu dah tentu kita ni paling kuat pada lisan kan, kekuatan kita dekat lidah. Kekuatan lelaki ada pada tubuh badan dia, fizikal, tangan dan kaki dia, tapi kekuatan wanita ada pada lidah. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh lidah? Doa. Banyak yang boleh lidah lakukan. Jadi sekarang ni gempur kekuatan lisan kita. Kekuatan wanita yang power sangat, lidah tu jangan duk laser orang lah. Kita guna sekarang untuk keadaan suasana Palestin. Apa yang kita boleh lakukan dengan lidah kita? Yang pertama, doa. Baik, jangan sepelekan doa. Baik, secara khusus doa kita digesa untuk membaca kunut nazilah. Kunut nazilah ni kalau Google kita boleh jumpa. Masa Covid pun ada setengah Jabatan Agama Negeri yang mengeluarkan kunut nazilah untuk baca. Cuma ada beza sikit mungkin kunut nazilah untuk Covid dengan kunut nazilah untuk Israel. Dia ada beza sikit, tapi kita masih boleh baca. Konsepnya sama. Saya tengah kemudian pada lidah kita kan, selain daripada itu kita doa juga. Tadi kita di awal pun kita baca doa, dan sebenarnya waktu kita duk solat sama-sama berjemaah di surau sebelum daripada Covid ni, saya duk baca doa tu kalau perasan. Dan Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Saya ingat masa tu siapa ada tanya soalan. Saya ingat orang yang tanya, tapi saya tak ingat nama. Kak Zabedah kot. Tanya, Ustazah, duk sebut kulli makan, kulli zaman tu apa? Makan zaman kan? Kalau bahasa Melayu, makan zaman lah. Apa dia makan zaman? Baik, bahasa Arab makan. Bahasa Arab kita makan kan? Akala, kalau bahasa Arab yang makan tu akala. Baik, kalau makan bahasa Arab tu maksudnya tempat. Jadi fi kulli makan, di semua tempat. Dan juga zaman. Zaman tu maknanya masa. Zaman sama makna dengan kita, zaman. Jadi doanya adalah Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Kadang-kadang saya spesifikkan fi Palestin wa fi Rohingya wa fi Shishin wa fi kulli anha'il alam ni, di setiap sudut, ikut peristiwa. Jadi sekarang kita boleh sebutkan secara khususnya fi Palestin, di negara Palestin. Selain pada doa dengan lafaz itu, kita boleh doa dengan lafaz-lafaz yang lain. Yang penting sekarang ni, setiap kali lepas solat 5 waktu kita ada doa, kita tambahkan doa untuk kita minta pertolongan Allah kepada umat Islam di Palestin. Jangan sepelekan kekuatan doa. Doa adalah mukhul ibadah. Doa adalah otak kepada ibadah. Jadi doa tu ada kuasa. Doa juga disebut sebagai silahul mukmin. Doa adalah pedang kita. Jadi kita wanita tak boleh angkat pedang. Tak tahu lagi kuat ke tidak. Siapa yang tak pernah angkat pedang? Saya pernah. Pernah angkat je lah. Tak pernah lagi libas musuh dengan pedang. Kita tak ada musuh jelas kat sini kan.
Kalau dalam Aikido kita belajar pedang kayu lah, tapi pedang besi yang betul tu memang berat. Saya pernah angkat. Ada dekat tempat kita ni sebenarnya ada muziumnya, cuma dia tak disebarkan ni. Ada tempat keris dan pedang di situ. Baik, kalau kita tak boleh angkat pedang yang sebenar sekalipun, kita ada doa sebagai pedang kita, pedang senjata kita sebagai orang yang beriman. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, dia kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jadi kena ingat, kita ni bukan siapa-siapa kalau bukan orang Islam. Dan kemudian beliau mengatakan bahawa kita tidak ada bezanya dengan orang kafir, melainkan dengan dekatnya kita dengan Allah. Dan maknanya dengan kata lain, beliau mengatakan bahawa kita ini menang atas orang kafir dengan maksiat yang kita tinggalkan. Maka ketika kita melakukan maksiat, kita tidak ada bezanya dengan orang kafir. Di situ kekuatan orang Islam. Jadi maknanya sekarang ni kita balik dulu kepada lidah tadi. Kepada lidah tadi, apa yang boleh kita buat selain pada dua tu, yang ketiga. Jadi kalau nak buat poin yang kedua ialah menggempur kekuatan lisan. Di bawah tu ada ABC dia. A dia dengan doa kunut nazilah, B dia dengan doa-doa kita setiap kali lepas solat, dan yang C nya adalah dengan kita menyebarkan contohnya ada poster kunut nazilah, boleh kita sebarkan. Kemudian ada apa-apa perkara-perkara yang boleh membangkitkan semangat, itu kita sebarkan. Dan dengan mulut jugalah kita membina kekuatan dan semangat dalam keluarga kita sendiri. Semangat jihad yang telah pun lama luput daripada umat Islam, yang kita baca dalam hadis Nabi SAW tadi, bahawa yang membuatkan umat Islam tu lemah adalah satu perumpamaan yang diletakkan kepada kita adalah kita ni umpama buih-buih di lautan pada akhir zaman ni, banyak tapi tak ada nilai dia. Dan yang membuatkan kita kuat itu adalah kedekatan kita dengan Allah. Dengan makna kata, inilah peranan wanita dalam rumah. Dengan lisan kita itu, kita menghilangkan penyakit al-wahnu yang ada dalam keluarga kita. Kita lemah, Nabi bagi tahu apa puncanya, ada al-wahnu. Al-wahnu tu apa? Cinta dunia dan takut mati. Siapa yang buat cinta dunia tu dalam keluarga kita? Didikan daripada ibu-ibu yang mendidik anak-anak tu, kemudian belajar elok-elok, nanti dapat kerja baik. Kita menanamkan cinta dunia kepada dia. Dan kemudian kita ajar dia supaya kitanya yang kuat shopping misalnya. Kita kuat shopping dan kita mengajar anak kita tu untuk pergi shopping mall dan excited, enjoy dengan membeli barang-barang gitu. Maksudnya kita membina rasa cinta kepada dunia. Dan kemudian kita sendiri yang kemudian selalu menyebutkan tentang urusan dunia. Tak ada duit, kita duk sebut duit gitu kan. Ni semua tak cukup, ni apa yang ada kat rumah tak cukup, ni barang dapur tak cukup. Kita duk sebut urusan dunia. Itu sikit sebanyak menanamkan mindsetting dalam diri anak tu bahawa harta ni lah segala-galanya. Kemudian kita seronok bila tengok pula bila anak tu dah besar, beli kereta besar, kita suka. Bila kereta kita buruk, kita mula komplain. Bila maknanya kita kata itulah suasana yang kemudian membina dan membentuk perasaan cinta kepada dunia. Dan kemudian bila sebut tentang kematian, kita mula beralasan macam-macam. Saya bukannya takut mati, kita kata, tapi kesian anak-anak lah kalau kita mati awal. Macam-macam lah alasan kita. Baik, yang kita kena tahu bahawa kematian bukan sebuah ketakutan kepada umat Islam. Kita tahu dari dulu orang yang beriman, umat Islam yang beriman tu tak pernah takut dengan mati. Yang kita takut ialah kita mati dalam keadaan macam mana. Yang itu kita takut. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang itu yang perlu kita fikirkan. Bukan kita takut tentang kita mati. Tak. Mati tu wajib. Semua orang pasti akan melalui. Cuma bagaimana cara dia kita melalui kematian tu. Jadi kalau ada peluang untuk kita mati dalam keadaan yang sangat baik, maka peluang tu patut yang kita rebut. Sebab kita kalau tolak peluang itu, maka kita tak tahu bila, dalam keadaan apakah kita akan mati.